Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir untuk bab 5 gelombang, iaitu subtopik 5.7 gelombang elektromagnet. Okey, seperti biasa kita tengok dulu standard pembelajaran. Okey, so yang pertama, mencirikan gelombang elektromagnet. So kamu kena tahulah apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet. Yang kedua, menyatakan komponen-komponen spektrum elektromagnet mengikut urutan dari segi panjang gelombang dan frekuensi. Ini kita tahulah di tengok spektrum tu, spektrum elektromagnet, apa yang mula, apa yang akhir. Okey, yang ketiga, berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan harian. So ini kamu tahulah untuk setiap komponen spektrum elektromagnet itu apa fungsi dia. Okey, dalam kehidupan seharian. Okey. Ilmu yang sedia ada adalah kamu mesti hafal warna-warna pelangi ikut urutan lah. Okey, kalau ikut urutan. Kalau saya Mat Jenin ke hutan bawa itik unik. Okey, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Okey, so ini adalah warna-warna pelangi kamu kena hafal. Kalau kamu tak silap saya, biasa pelajar pakai mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin, kalau tak silap saya lah. Dan abang-abang kakak kamu dulu hafal macam tu. Okey, terpulanglah kamu nak hafal macam mana. Yang penting kamu hafal dari merah sampailah ke ungu. Okey, kita masuk 5.7. Okey, tak banyak saja. Okey, hanya ada 4 slide saja untuk subtopik ini. So, subtopik 5.7 gelombang elektromagnet. Okey, seperti namanya. Okey, kita boleh nampak kat sini ada elektro dan ada juga perkataan magnet. So, elektro ini adalah merujuk kepada elektron. Okey, manakala magnet ni magnet lah. Okey, magnet ni merujuk kepada magnet. So, bila kita bercakap tentang elektron dalam fizik, kalau kita bercakap tentang elektron, biasanya kita akan kaitkan dengan arus elektrik. Okey, nanti saya terangkanlah kenapa saya cakap pasal benda ni. Okey, ciri-ciri elektromagnet rajah 5.8 menunjukkan secara ringkas sejarah penemuan saintifik awal yang membawa kepada pengetahuan hari ini mengenai gelombang elektromagnet. Okey, so inilah daripada 1801 ke hinggalah awal abad ke-20. Okey, Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi eksperimen interference cahaya. Okey, kalau kamu ingat lagi, Dwi celah Young. Okey, Dwi celah Young. Okey, kalau ada perkataan ini mesti merujuk kepada interference cahaya. So, inilah Thomas Young lah, merujuk kepada Thomas Young. James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Okey, so cahaya ni merujuk kepada cahaya matahari, cahaya lah, apa-apa saja cahaya. Heinrich Hertz, menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain, iaitu gelombang radio. Okey, so masukkan sini gelombang radio ini merujuk kepada gelombang elektromagnet jugalah. Okey, dan akhirnya pada awal abad ke-20, so kita ada 7 gelombang elektromagnet. Nanti saya kita tengok macam mana cara nak hafal dia. Okey, apa itu sebenarnya gelombang elektromagnet? Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara berserenjang antara satu sama lain seperti ditunjukkan dalam rajah 5.69. So, nampak rajah macam ini, so automatiklah ini adalah gelombang elektromagnet. Okey, seperti yang saya cakap tadi awal-awal, okey, perkataan elektromagnet daripada perkataan elektron dan magnet, di mana elektron itu merujuk pada arus elektrik. Okey, so kita tengok kat sini ada medan elektrik. Okey, bila ada arus elektrik, medan elektrik akan terhasil lah. Okey, so sama juga kalau ada magnet, medan magnet akan terhasil. So, di mana kedua-dua medan ini adalah berayun dalam keadaan berserenjang, maksudnya 90 darjah. Okey, kita tengok medan elektrik yang berwarna biru. Okey, ini adalah paksi Y. Okey, kemudian medan magnet kita tengok, medan elektrik ini yang berwarna merah ini adalah pada kalau ikutkan sini, ini adalah pada paksi X lah. Okey, pada paksi X. Okey, manakala untuk medan magnet itu adalah pada paksi Y. So, mereka adalah berserenjang, maksudnya adalah 90 darjah. Okey, so kita tanya kat sini, apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet? So, kalau kamu susah nak hafal, kamu hafal saja ciri-ciri cahaya. Okey, contoh ciri-ciri cahaya adalah cahaya bergerak lurus misalnya, boleh dipantulkan, okey, boleh dibelau. So, disebabkan cahaya merupakan gelombang elektromagnet, jadi kita, kalau kamu susah nak hafal apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet, hafal saja
ciri-ciri cahaya. Okey, so sebab cahaya juga adalah gelombang elektromagnet. Okey, so ini adalah ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okey, so ada 5 kesemuanya. Yang pertama adalah merupakan gelombang melintang. So gelombang melintang tu macam mana rupanya? Macam inilah. Ini gelombang melintang. Kalau gelombang membujur rupanya macam ini. Okey, ingat baliklah macam mana. Okey, kalau gelombang melintang dia ada puncak, dia ada lembangan. Kalau gelombang membujur ada kawasan renggangan, ada kawasan mampatan. Okey, tidak menggunakan media untuk perambatan dan juga boleh merambat melalui vacuum. Actually, nombor 2 dengan nombor 3 ni poinnya adalah lebih kurang sama sajalah. Okey, so tidak memerlukan medium untuk merambat ni macam contohnya cahaya matahari lah, di mana cahaya matahari boleh bergerak pergi ke bumi daripada matahari walaupun melalui angkasa yang tiada udara. Udara tu adalah medium lah. So, bila tiada udara maksudnya tiada medium. Okey, vacuum ni adalah kawasan yang tiada udara lah. Laju dalam vacuum adalah 3 darab 10^8. So, ini nombor yang kamu kena hafal. Okay, kita akan jumpa banyak kali tahun depan. Masa-masa kamu tingkatan 5. Okay, dan bergerak dengan laju yang kecil dalam medium. So, dia kawasan di vacuum dia akan laju. Okay, bila masuk medium, maksudnya udara ke apa ke. So, hal laju dia akan lebih kecil daripada 10^8. 3 darab 10^8. Okay, yang seterusnya menunjukkan fenomena pantulan, pembiasan, pembelawan dan interference jika keadaannya sesuai. So, ini kita dah belajar dalam subtopik sebelum ini lah. Subtopik 5.4 ke startnya. 5.3, 4, 5, 6 lah. 5.3 sampai 5.6 kita belajar pasal 4 fenomena inilah. Okay, so kita tengok ini spektrum elektromagnet. 7 jenis gelombang elektromagnet membentuk satu spektrum selanjar yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Okay, selanjar ini maksudnya dia berterusan. Okay, dia akan berterusan, dia tidak akan terputus lah. Okay, contoh kita tengok kat sini ada nombor kan. So nombor-nombor kat sini, okay, dia akan berterusan. Dia bukan satu nombor 1, lepas tu terus nombor 3 tak. Dia 1.001. Okay, 1 point yang berterusan tu lah. Maksudnya dia berterusan sampailah dia ada nombor yang fix lah. Okay, so cara nak hafal. Kalau kita tengok dekat sini, okay, dia mula dengan sinar gamma, dia akhiri dengan gelombang radio. Tapi kalau saya biasanya, saya akan mula dengan radio lah. Okay, so ini cara saya hafal. So, terpulang pada kamu lah. Kalau kamu ada cara yang lebih bagus, kamu gunakan cara kamu lah. RMI CUXG. Okay, so R ini kamu gunalah nama-nama siapa-siapa yang lelaki. Saya ambil nama tahun lepas saya pakai nama Rejab. So Rejab masak ikan cencaluk untuk ex girlfriend. Okay, so kita akan tengok RMICUXG. Okay, R ini merujuk kepada radio. M itu adalah micro. I itu adalah inframerah. C adalah cahaya tampak. Okay, ataupun kadang-kadang kita panggil cahaya nampak. Okay, sama saja. U adalah ultra ungu ataupun kita mungkin masih dengar ultraviolet. X ini adalah sinar X. J ini adalah sinar gamma. Okay, so terpulanglah kamu nak hafalnya. Kalau kamu ada idea lebih baik, okay, so kamu gunalah. Okay, so lepas kamu dah hafal, kamu kena tahu juga mana yang mempunyai panjang gelombang paling besar dan mana yang mempunyai frekuensi paling besar. Okay, so dalam kes ini, gamma, okay, yang mempunyai frekuensi paling tinggi, okay, tetapi panjang gelombangnya paling rendah. Okay, so semakin naik ke atas, okay, frekuensi akan berkurang tapi lambda akan bertambah. Okay, so kita menampakkan ini terbaliklah. Kalau kamu hafal satu pun kamu dah tak ada masalah dah. Okay, so biasanya saya akan suruh pelajar hafal yang gamma lah. Sebab gamma nanti kita akan belajar nanti sepatutnya pun kamu dah belajar masa form 3 mungkin. Okay, gamma ini mempunyai frekuensi yang tinggi. Okay, sebab itu sinar gamma ini bahaya. So, kalau dia frekuensi tinggi, so lambda dia akan berkurang. Okay, so semakin naik ke atas, frekuensi akan berkurang. Manakala lambda, panjang gelombang akan bertambah lah. Okay, so hafal macam itu.
Tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensinya. Ini bermakna sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. So, sinar gamma dan sinar X ni membawa tenaga yang besar kerana tenaga dalam kes ini adalah berkadar terus dengan frekuensi. Okay? Tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Dua jenis gelombang ini perlu diuruskan dengan kaedah yang betul supaya penggunaannya tidak membahayakan pengguna. So, sinar X dengan gamma ini, okay, kalau kita belajarlah, kalau kamu tahu, okay, adalah sinar yang agak bahaya lah. Okay, sinar gamma ni bahaya, paling bahaya. Sinar X ni pun bahaya sebenarnya. Okay, sebab itulah biasanya kalau sinar X ni, sebab ada orang sinar X dan sinar gamma ni biasanya kalau ada perempuan yang mengandung, okay, biasanya tak digalakkan lah untuk menguruskan dua benda ini sebab takut akan menjejaskan kandungan dia lah. Okay, aplikasi gelombang elektromagnet. Spektrum elektromagnet terdiri daripada 7 jenis gelombang. Sebelum ni, saya lupa cakap. Tadi warna-warna pelangi tu kan. So, cahaya tampak ini pula, okay, terbahagi kepada 7 warna. Okay, di mana atas ini merah, bawah ini ungu. Okay, kenapa saya kata atas ini merah? Kalau kita tengok, inframerah. Selepas inframerah tu, dia akan cahaya tampak yang berwarna merah. Okay, diikuti warna pelangi tu, sampailah cahaya tampak warna ungu. Lepas cahaya tampak warna ungu, so baru dia ultra ungu. So soalan kadang-kadang dia suka guna warna ni jugalah, cahaya tampak. Dia akan tanya frekuensi cahaya, dia akan suruh kamu bandingkan frekuensi cahaya warna merah dengan frekuensi cahaya warna ungu misalnya. So kita sama juga, so merah ini frekuensinya rendah, tapi lambdanya besar, manakala ungu ini frekuensinya tinggi, lambdanya kecil. Okay, so sama sajalah sebenarnya. Just kamu kena hafal, lepas inframerah mesti warna merah. Lepas tu ikut warna pelangi, lepas tu lepas warna ungu, lepas tu ada ultra ungu. Kita tengok sini pun, sini nampak warna ungu, ultra ungu. Selepas itu, inframerah. Lepas inframerah ada cahaya warna merah. Apabila aplikasi gelombang elektromagnet, spektrum elektromagnet terdiri daripada 7 jenis gelombang yang berlainan dan meliputi julat panjang gelombang yang sangat luas. Okay? So, julat panjang gelombang ni yang maksud tadi. Spektrum yang selanjar. Oleh itu, aplikasi gelombang elektromagnet merangkumi pelbagai bidang dengan kemajuan sains dan teknologi yang pesat. Aplikasi yang baru ditemui dari masa ke semasa. Apakah aplikasi gelombang elektromagnet yang anda tahu? Okey, so kan saya rasa yang paling kamu tahu mungkin sinar X lah. Okey, kita buat X-ray tu kan. Nak tengok struktur tulang ke apa-apa organ dalam badan kamu. Okey, ini adalah contoh-contoh dia lah. Okey, contoh-contoh fungsi aplikasi gelombang. Setiap gelombang elektromagnet. Kita yang pertama, radio. So, gelombang radio, komunikasi radio jarak jauh. Okay. Penyiaran radio dan TV tempatan. Komunikasi tanpa wayar, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave. Okay, saya pun tak main dengan Zigbee dan Z-Wave. Saya dengan Bluetooth dan Wi-Fi saja. Okay, komunikasi mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Ini kita kalau biasanya kalau international lah. Okay. So, komunikasi radio jarak jauh ini adalah walkie-talkie lah sebenarnya. Okay, itu adalah walkie-talkie. Okay, dia menggunakan gelombang radio. Okay, kemudian kita ada gelombang micro. Okay, so gelombang micro ni mungkin kita biasa dengar perkataan microwave. Okay, so microwave ini sebenarnya gelombang micro lah. Komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. So, penggunaan satelit kita akan menggunakan apa kita panggil antarabangsa lah. Kalau gelombang radio kita guna untuk penyiaran radio dengan TV tempatan macam TV 123 Astro apa semua tu. Astro tak jugalah. TV 123 lah. ATV, NTV7, NTV7 tak ada sekarang, TV didik. So, ini kita semua gunakan gelombang radio. Kalau TV channel international, so kita akan guna gelombang micro. Okay, rangkaian telefon bimbit pun sama. Komunikasi antara alat elektronik, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dan Z-Wave. Pengesanan radar pesawat dan pemerangkap laju. Okay, pengesanan radar pesawat ni kalau yang ni lah. Macam mana kalau kamu biasa main game yang ada simulasi tu yang boleh detect apa yang macam bentuk grid macam ni okey, lebih kurang lah macam tu. Pemerangkap laju ni yang polis punya tu. Okey, memasak menggunakan gelombang microwave lah. Okey, gelombang micro. Okey, sinaran inframerah okey digunakan untuk memasak, ketuhar, pemanggang dan pembakar. Okey, kenapa digunakan untuk masak? Sebabnya sinaran inframerah ini datangnya daripada
objek yang panas. Okay, even badan kita pun sebenarnya mengeluarkan sinar inframerah. Okay, sebab badan kita panas, so dia akan keluarkan sinaran inframerah. Okay, untuk melihat dalam gelap, okay, kamera inframerah dan terompok inframerah. So ini pun saya rasa kamu kalau tengok hitam putih cerita askar ke, biasa tengoklah benda ni kan, infrared punya kamera tu. Okay, mengeringkan cat pada kereta, okay, rawatan sakit otot dan alat kawalan jauh untuk televisyen dan pemain DVD. Okay, remote control tu. Okay, so dulu itu sekarang lah. Kalau dulu macam contoh, kalau sekarang kita nak hantar lagu ke hantar gambar, kita pakai Bluetooth kan. Okay, saya masih pakai Bluetooth lah. Okay, tapi kalau ikutkan kamu, tersilap saya pakai app ShareIt, tak silap saya. Selalu pelajar, kalau saya minta, dia akan kata ShareIt lah. Okay, kalau dulu zaman saya belajar dulu, you lah, masa saya matrik sekolah menengah, kita orang akan guna inframerah. Okay, biasanya kita pakai IR lah. Di mana untuk start handphone tu, kalau ni handphone, okay, start handphone tu dia ada macam satu benda kecil kat sini. Okay, satu benda kecil dekat sini. Okay, so apa kita kena buat kalau nak transfer lagu misalnya, so handphone yang satu lagi tu pun ada juga benda kecil macam tu. Okay, so dia mesti nilah kata melekat. Macam ni lah. Mesti bertemu. Okay, ini yang kita, ni adalah sumber IR dia. Okay, so dia akan bertemu, bila bertemu barulah dia boleh transfer data. Okay, tetapi kalau lah kamu tiba-tiba terlanggar ataupun terlari sikit, so dia akan cancel lah. Dia akan cancel. So memang dulu nak transfer lagu, nak transfer gambar memang sangat-sangat seksa. Okay, so memang akan ambil masa yang lama satu hal, dan kamu, kalau kamu transfer masa kena pegang, so kamu kena pegang sampailah dia habis transfer. Susah lah. Okay, sebenarnya kita ada cahaya nampak ataupun cahaya tampak. Okay, membolehkan benda hidup untuk melihat. Merujuk pada cahaya matahari biasalah, fotografi, fotosintesis. Cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam, ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Okay, so yang ini kita akan, yang bawah ini, okay, kita akan belajar dalam bab 6 nanti. Okay, dalam bab 6 nanti. Sinaran ultra ungu mengeraskan bahan tampalan gigi, menentukan kesahihan wang kertas. Ini yang biasa kita nampak lah. Okay, kalau kamu pergi MDX ke sini, kalau kamu bayar pakai duit RM50 ataupun 100, kebiasaannya lah. Dulu lah, tak tahu sekarang macam mana. Okay, dia akan keluarkan satu mesin, lepas tu dia akan masuk mesin, lepas tu dia akan masukkan duit tu kat situ lah. So akan keluar cahaya berwarna ungu. So ini untuk mengesahkan bahawa wang kertas itu adalah wang kertas yang asli lah. Okay, rawatan penyakit kuning pada bayi. Okay, ini pun sama. Kalau baby yang baru lahir, okay, kita biasa dengar penyakit kuning. So baby itu akan diletakkan di bawah sinaran yang berwarna ungu. So itu sinaran ultra ungu lah. Okay, mungkin semalam, mungkin 2 malam, kadang-kadang ada sampai seminggu kena letak. Okay, penulinan air minuman, pensterilan alat perubatan dan makanan, okay, dan juga alat perangkap serangga. Okay, alat perangkap serangga ni yang kamu tengok biasa dekat kedai-kedai makan, restoran yang lalat selalu hinggap tu, yang rupa dia macam ni, betul, yang ni cahaya ada macam lampu warna ungu tu. Itulah dia. Okay, alat perangkap serangga. Pensterilan yang alat perubatan dan makanan ini yang simple-simple sajalah, sebab biasanya pensterilan alat perubatan, kalau yang betul-betul, biasanya kita guna sinar gamma lah. Okay, so kita boleh dulu sinar X. Imej sinar X membantu doktor mengesan retakan atau patah pada tulang dan memeriksa organ dalaman. Ini siapa yang pernah accident, pernah lah try. Okay, pemeriksaan sambungan kimpalan. Okay, kimpalan ini adalah bahasa Inggerisnya, mungkin kamu tak biasa dengar kimpalan. Welding mungkin kamu biasa dengar lah. Okay, welding. Okay, pengimbas bagasi di lapangan terbang. Okay, kalau kamu nak pergi kat airport Bintulu tu, kamu nak pergi naik kapal terbang, so beg yang kamu nak kena check in tu, okay, kita akan masuk X-ray lah. Okay, ada pegawai custom dekat situ yang akan tengok semua punya barang sama ada boleh dibawa atau tidak boleh dibawa. Okay, dan sekali menentukan keaslian lukisan. Okay, yang seterusnya, yang terakhir, sinar gamma. Okay, membunuh sel kanser dalam radioterapi. Okay, pensterilan peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal. Okay, ini maksud saya tadi. Kalau kita nak steril banyak-banyak, kita akan gunakan sinar gamma. Okay, steril inilah yang digunakan untuk menghapuskan bakteri-bakteri lah. Okay, kalau kita guna sikit, kita guna sinar ultra ungu.
Digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Okey. So, inilah dia punya simbol. Kalau simbol ni maksudnya makanan ini telah dialirkan dengan pancaran sinar gamma lah. Okey, biasanya sinar gamma ni digunakan untuk menghapuskan bakteria. Okey, bakteria kalau kita guna untuk makanan. Okey, biasanya hapuskan untuk bakteria. So, ini adalah fungsi-fungsi gelombang elektromagnet. Okey. Nak kata kamu kena hafal semua pun susah juga. Tapi kalau biasa-biasa, gelombang mikro ini yang selalu keluar. Okey, sebab dia akan melibatkan komunikasi antara bangsa. Okey, kalau gelombang radio ni, buat masa ni saya rasa macam tak pernah lagi. Senarai inframerah ni pun macam tak pernah lagi. Yang nak keluar macam satu soalan yang macam besar lah. Okey, saya nampak ni boleh kata selalu lah. Sebab nanti bab 6, okay, memang kita cerita tentang cahaya nampak. Sinar atau ungu ni pun tak juga. Sinar X, ini boleh keluar sebagai soalan esei. Okey. Dengan gelombang mikro ni lah biasanya. Okey, bahagian B atau bahagian C. Sinar gamma ni pun tak juga sebab ini pun nanti akan ada topik dia sendiri dalam bab 5 nanti. Okey, so biasa kalau kat sini kalau nak saya suruh kamu tekankan, so tekankan betul gelombang mikro dengan gelombang bab sinar X lah. Okey, tapi tak bermakna yang lain tu kamu tak perlu hafal. Okay, ni yang terakhir. So, tak ada apa-apa atas ni. Baca sendiri saja. So, latihan formatif 5.7. Rajah 5.71 menunjukkan spektrum elektromagnet. So, ini apa? A, B, C. Okay, so nampak sangat kat sini. Beritahulah. Soalannya akan tanya apa? Inilah. Tentu apakah gelombang A, B, C. So, guna yang saya buat tadi. Rejak sampai ke girlfriend tadi. Nombor 2, susunkan gelombang elektromagnet yang diberikan di bawah mengikut tertib frekuensi menaik. So, frekuensi menaik, ingat. Gamma frekuensi paling tinggi. Okey, menaik tu maksudnya daripada frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Okey, kena tahulah tertib menaik tu apa maksudnya. Dalam udara, cahaya biru dengan panjang gelombang, okey, sudah bagi kat sini. Lambda biru sama dengan 420 nanometer dengan laju laju V biru sama dengan 3 darab 10 kuasa 8. Kena vacuum lah. Laju warna biru itu berkurang. So, laju itu berkurang. V biru itu berkurang jadi 2.25 darab 10 kuasa 8 pemilai 1 meter persegi. Berapakah panjang gelombang baju cahaya biru itu dalam medium? Okey, so ini kita akan guna, kita belajar apa sebelum ini. Okey. V sama dengan lambda F, di mana sebab dua-dua ini cahaya biru jadi frekuensinya adalah samalah. So ini sebab lambda biru kan, so actually ini lambda 1 V1, ini V2 dan dia nak cari lambda 2. So frekuensi sama, saya padamlah. F1 sama dengan F2, so V sama dengan lambda F tadi kan. Okay, so F sama dengan V per F. So, V per 1 per F1. V sama dengan lambda F. So, F sama dengan V per lambda. So, V per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. So, gantikan sajalah. Soalan nak lambda 2. V1 tadi ini 420 nanometer. Okay, kamu kena tukarkan nanometer ni kepada meter. So, tengok internet balik macam mana tukar. Ini adalah sains bab 1. Sains bab 1. Sains tingkatan 1. Okey, lambda 1 adalah 3. Jap. Oh, berapa panjang gelombang? Okey, sorry. Okey, maksudnya first kali kamu kena cari frekuensi lah. So, frekuensi sama dengan V per lambda. Okey, V dah tahu. Ni 3 tadi. Kemudian kita nak cari lambda pun tahu 420 nanometer je. So kita dapat frekuensi ni lah. Okey. So gunakan rumus yang sama. V sama dengan lambda F. So sekarang dah ada frekuensi. So dia bagi juga kat sini adalah yang seterusnya adalah laju. So suruh cari lambda. So gantikan sajalah. Lambda sama dengan V per F. So V ini adalah ini 2.25. Lambda frekuensi ini adalah jawapan frekuensi yang awal tadi kamu kira tu. Okey, so kamu dapatlah jawapan dia.
Okey, dengan ini tamat sudah soal bab 5. Okey, so kita dah habis bab 5. So kita tinggal bab 3 dengan bab 6 saja. Hanya ada 2 bab saja kita tinggal. Okey, sebelum tamat, so soalan untuk hari ini saya nak akan memberikan definisi gelombang elektromagnet. Okey, definisi gelombang elektromagnet. Okey, apa definisi dia? Saya cakap tadi tu yang pasal apa medan elektrik dengan medan magnet tu yang ada gambar macam dua gelombang itu. Okey. Soalan yang kedua, okey, yang ini yang pertama. Soalan yang kedua adalah saya nak kamu tulis spektrum elektromagnet. Okey, tulis spektrum elektromagnet yang ada 7 tadi tu. Okey, daripada radio, okey, sampailah ke gamma. Okey, so itu untuk soalan hari ini. Okey, 2 saja soalan untuk hari ini. Okey, tugasan tadi latihan praktik formatif itu sila hantar selewat-lewatnya pukul 5 petang hari inilah. Okey, hari ini bila tarikhnya? Ikut tarikh PDP lah, PDPR kamu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.